Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Hai, apa khabar? Ustaz harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat. Lama dah kita tidak bersemuka dalam sesi pembelajaran kita murid-murid. Ustaz harap murid-murid bersedia kerana kita walaupun tidak dapat belajar secara bersemuka, kita dapat belajar secara PDPR, pembelajaran dari rumah. Jadi saya harap kita semua bersedia ya murid-murid. Jadi kita baca doa sebelum kita mula sesi pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah murid-murid. Hari ini Ustaz nak ajar kamu kita nak mempelajari tentang unit 1 Pendidikan Islam unit 1 di bawah bidang akidah, iaitu tajuknya Al-Malik. Nama Allah Al-Malik. Apa itu maksud nama Allah Al-Malik? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan paparan yang Ustaz tunjukkan di bawah ni. Tengok murid-murid. Gambar apa murid-murid? Betul. Gambar banjir besar murid-murid. Banjir besar. Tengok, banyak kerosakan dan kemusnahan berlaku akibat banjir besar ini. Kenderaan musnah, bangunan musnah, tempat tinggal habis, hanyut, barang-barang habis, semua musnah. Tetapi mampukah manusia untuk mengelaknya murid-murid? Tidak mampu, kerana yang membuat perkara ini ialah Allah Al-Malik, yang kita panggil dengan nama Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki segala-galanya. Lagi satu gambar Ustaz tunjuk pada murid-murid. Tengok gambar apa ni? COVID-19. COVID-19 ni murid-murid telah mengorbankan banyak nyawa. Kalau ikut rekod, hampir 500,000, nak dekat dah 500,000 orang mati di seluruh dunia kerana dia sebab tu dipanggil wabak penyakit yang merebak ke seluruh dunia. Tengok, kalau murid-murid ada tanda-tanda sakit ni, cepat-cepat pergi ke hospital. Antaranya demam, kalau murid rasa demam panas, rasa tak sihat, ataupun hidung berair, ataupun batuk-batuk, ataupun rasa sakit dada, cepat-cepat buat pemeriksaan. Kemungkinan takut Ustaz harap kita semua tak terkena lah, takut, jadi cepat-cepat pergi ke hospital buat pemeriksaan. Kerana COVID ni dia tak kenal siapa-siapa pun, dia akan menyerang siapa sahaja. Ialah murid-murid yang dikasihi Allah SWT sekalian, kembali kita kepada sesi pembelajaran kita, iaitu nama Allah Al-Malik. Cuba murid-murid tengok gambar di bawah ni, gambar cikgu dia dengan anak murid pergi ke pusat sains. Pergi ke mana? Pusat sains. Pusat sains ni ada macam-macam benda murid-murid kita boleh tengok berkaitan dengan sains alam semesta. Tengok, ada cakrawala, yang mana dalam cakrawala ni ada bintang, ada planet, ada langit, bulan, matahari dan macam-macam. Semua benda ni bergerak ikut paksi dia, ikut orbit dia sendiri murid-murid. Tapi yang menggerakkan semua ni, yang mengatur semua ni, depa ke? Bintang-bintang tu sendiri ke? Bulan ke? Planet-planet ke? Tidak. Yang mengatur ini semua sudah tentulah yang menguasai, yang memiliki semuanya, iaitu Al-Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala murid-murid. Tengok, canggih tak murid-murid? Jadi kita kena ucap satu perkataan, iaitu Subhanallah. Cuba ucap murid-murid. Subhanallah. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nama Allah Al-Malik. Pengertian. Ustaz nak tanya soalan. Pengertian. Apa pengertian Al-Malik? Murid-murid boleh jawab. Tengok dalam paparan yang Ustaz paparkan ini, Al-Malik bererti Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala-galanya. Macam mana yang kita sembang tadi, kita cerita tadi, semua benda yang berada di langit dan di bumi, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, apa bukti lagi lain, dalil daripada Al-Quran ataupun kita panggil dalil naqli,
dalil yang diambil daripada Quran, iaitu kalam Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Hadid. Maksudnya, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkuasa nak hidupkan ke, dia nak matikan ke, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tak berhak untuk berkata apa-apa untuk tindakan Allah Subhanahu wa taala ini. Dia Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi bila tanya soalan Ustaz, siapakah pemerintah atau pentadbir alam ini? Murid-murid, siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki semua kekayaan di langit dan di bumi. Kekayaan langit, kekayaan bumi, semua di dalam pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Di langit apa dia? Planet-planet, bintang, matahari, apa semua, awan, langit, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memerintahkan mereka untuk bergerak dan sebagainya. Kemudian di bumi, apa dia? Kita lah, manusia hidup di bumi. Apa lagi? Tanah, batu, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, bukit bukau, ikan-ikan di lautan, itu semua di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Betul murid-murid, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, cuba kita tengok paparan ni. Ada dua orang murid-murid ni bertanya pada ustazah dia, nak tahu lebih lanjut tentang apa pengertian nama Allah Al-Malik ini. Baik, kita tengok apa ustazah tu cerita. Al-Malik ini, kalau ikut pengertian yang lebih terperinci, maksudnya Allah menguasai segala-galanya. Dia menguasai dari segi apa murid-murid? Dari segi perintah, dari segi pemerintahan, dari segi pentadbiran, dari segi pemilik mutlak. Betul, Allah pemilik mutlak. Bila sebut mutlak ni, tak ada apa-apa yang mengganggu dia, tak ada apa-apa yang menghalang dia. Dia pemilik tunggal. Semua segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di bumi ke, yang ada di langit, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hebat tak Allah? Hebat. Ucap apa? Subhanallah. Subhanallah. Jadi ustazah tu kata Allah Subhanahu wa taala mentadbir seluruh makhluk yang di langit dan di bumi. Jadi apa benda yang dia nak buat, itu semua ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut kehendak makhluk, ataupun bukan ikut kehendak kita manusia. Tapi apa yang dia buat semua ikut kehendak dia. Dia Maha mengetahui, dia Maha memiliki segala-galanya. Semua makhluk sentiasa. Jadi ini membuktikan semua makhluk sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perlu kepada pertolongan. Jadi nak mohon pertolongan, soalan Ustaz, nak mohon pertolongan siapa? Orang? Makhluk? Tidak. Nak mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dunia kita ikhtiar, boleh minta tolong kat orang, tetapi nak bagi dapat betul-betul pertolongan tu secara hakikatnya, secara sebenarnya, kita nak dapat pertolongan, nak mohon pertolongan, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas dunia kita hanya usaha sahaja untuk mencari asbab. Baik, bijak anak-anak murid semua, kata ustazah ni. Kata ustazah ni. Baik, seterusnya. Apakah hukum? Soalan ustaz yang seterusnya. Apakah hukum kita beriman dengan nama Allah Al-Malik ini, murid-murid? Sunat? Makruh? Tak, wajib. Kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Malik. Dalilnya berdasarkan dalil nakli lagi, dalil nakli. Nama Allah Al-Malik ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La
ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Surah Al-Mu'minun. Maksudnya, maka dengan yang demikian, Maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai seluruh alam ini. Lagi yang maha benar. Tak ada Tuhan lagi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Tuhan yang mempunyai arash yang mulia. Arash yang mulia. Baiklah murid-murid, kita nak sampai dah kepada kepentingan. Kenapa kita kena beriman dengan nama Allah, nama Allah Al-Malik ini. Baik, mari kita tengok paparan ni. Saya akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur. Bila kita beriman dengan nama Allah Al-Malik, bila kita percaya, kita pegang sungguh-sungguh Allah ini maha memiliki, Allah ini maha berkuasa, maka kita akan menjadi manusia yang sentiasa bersyukur pada Allah SWT. Berterima kasih banyak-banyak pada Allah. Sebab dia memiliki segala-galanya, dia bagi kita pinjam macam-macam. Dia bagi kita nafas, dia bagi kita muka, dia bagi kita anggota badan yang sihat, dia bagi kita selamat. Jadi kita akan sentiasa, sepatutnya kita sentiasa bersyukur pada Allah SWT. Dan kita kena tinggalkan satu sifat yang tak baik, iaitu sifat sombong. Allah tak suka dengan orang yang bersifat sombong. Baiklah murid-murid. Yang kedua, kenapa pentingnya kita beriman dengan nama Allah Al-Malik ini? Supaya kita sedar, bila kita tahu semua yang ada ni milik Allah, kita akan sedar bahawa kita hanyalah makhluk kecil saja. Kita makhluk yang sangat lemah, sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, bila kita rasa kita makhluk yang lemah, yang kerdil, yang kecil di hadapan Allah SWT ni, dan sudah tentulah kita mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT. Melalui cara apa kita nak meminta tolong? Satu soalan yang bagus nak tanya kamu. Cara apa kita nak minta tolong pada Allah SWT? Dengan cara kita tekun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tanda kita beriman dengan nama Allah Al-Malik, murid-murid. Seterusnya murid-murid, apa sebab, apa pentingnya, kenapa pentingnya kita kena beriman dengan nama Allah Al-Malik? Bila kita beriman dengan nama Allah Al-Malik, kita akan sentiasa menghargai alam yang Allah kurniakan kepada kita ni. Mulai bila kita rasa betul-betul kita beriman dengan nama Allah Al-Malik ini, kita akan rasa pentingnya alam sekitar kita kena jaga. Kita akan jaga kebersihan dia. Kita akan sentiasa jaga keceriaan persekitaran di sekeliling kita. Kita tidak akan mencemarinya. Kerana kita tahu kita ada atas bumi ni, atas dunia ni, pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Al-Malik yang memiliki dan menguasai segala-galanya. Murid-murid. Baiklah murid-murid, sekadar itu dulu sesi PDBR kita pada kali ini. Jadi Ustaz harap murid-murid murid-murid tahun 5 dapat mengambil iktibar, dapat mengambil manfaat daripada sesi pembelajaran kita pada kali ini. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi di sesi yang lain, di lain sesi. Insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan di Ustaz. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang pertanyaan boleh PM Ustaz nanti. Baiklah murid.